Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey. So pada hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, subtopik yang baru, iaitu rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okey. So rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan, ada 4, iaitu cahaya, air, graviti dan sentuhan. Okey. So ada 4 rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. Gerak balas tumbuhan pula dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu tropisma dan gerak balas nastik. Okey, so kita tengok dulu yang pertama, iaitu tropisma. So apa dia tropisma? Tropisma adalah gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan, iaitu cahaya, air, graviti dan sentuhan. Okey. So rangsangan oleh tumbuhan ini menyebabkan bahagian tertentu pada tumbuhan tumbuh ke arah atau menjauhi rangsangan yang dikesan. Okey. Bahagian tumbuhan yang tumbuh ke arah rangsangan dikenali sebagai tropisma positif. Okey, so kita ada 2 tropisma positif dan juga tropisma negatif. Okey, terus tropisma positif dan tropisma negatif. So kalau tropisma positif maksudnya tumbuhan itu tumbuh ke arah rangsangan dia. Okey, so tadi kamu kena ingat cikgu dah terangkan rangsangan ada 4, cahaya, air, graviti dan sentuhan. So kalau tumbuhan ini bergerak ke arah rangsangan, salah satu dia, maka kita kata dia adalah tropisma positif. Okey, manakala bahagian tumbuhan yang tumbuh menjauhi rangsangan, ini kita kenal dia sebagai tropisma negatif. Okey, tropisma negatif. Okey. Kita tengok yang pertama, fototropisma. Okey, fototropisma. So foto ini merujuk kepada cahaya. Okey, fototropisma ialah gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Okey. So pada bahagian tumbuhan, pucuk tumbuhan biasanya ataupun kita kenal dia sebagai fototropisma positif. Okey, sebab apa? Pucuk tumbuhan ini akan bergerak balas terhadap cahaya. Okey, ataupun senang kita kata pucuk tumbuhan akan bergerak ke arah cahaya. Okey. Kemudian fototropisma negatif pula kita lihat pada akar dia. Okey, so akar ini akan bergerak mencari air. So dia tak cari cahaya, maka kita kata akar ini adalah fototropisma negatif. Okey, fototropisma negatif. Okey, apa fungsi fototropisma positif ini? Okey, fototropisma positif dapat memastikan pucuk dan daun memperolehi cahaya matahari yang mencukupi untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Okey. So itu yang pertama, fototropisma. Okey, kemudian kita lihat hidrotropisma. Okey, hidro merujuk kepada air. Okey. So hidrotropisma ialah gerak balas tumbuhan terhadap air. Okey, gerak balas tumbuhan terhadap air. So bahagian pada tumbuhan yang positif ataupun yang bergerak ke arah air adalah bahagian akar. Okey. So akar tumbuhan menunjukkan hidrotropisma positif, iaitu tumbuh ke arah sumber air. So apa fungsi dia? Air ini dapat membantu menjalankan fotosintesis dan garam mineral terlarut untuk terus hidup. So akar ini akan menyerap garam terlarut dan air untuk membantu satu-satu tumbuhan itu menjalankan
proses fotosintesis. Okey. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga iaitu geotropisma. Okey, geotropisma. So, geotropisma, okey, merujuk kepada graviti. Okey, graviti. So, geotropisma ialah gerak balas tumbuhan terhadap graviti. So, akar tumbuhan menunjukkan geotropisma positif iaitu tumbuh ke arah bawah mengikut arah graviti. Okey, so apa tujuan dia? Membolehkan akar tumbuhan tumbuh jauh ke dalam tanah untuk mencengkam lalu menstabilkan kedudukan tumbuhan ini pada tanah. So, geotropisma positif membantu kestabilan pokok tadilah. Okey. Okey. Kemudian pucuk tumbuhan adalah geotropisma negatif iaitu pucuk dia geotropisma negatif. Okey. Iaitu menentang arah graviti. Sebab apa? Pucuk tadi nak cari cahaya matahari untuk fotosintesis. Okey. So, geotropisma negatif ini membolehkan pucuk dan daun tumbuhan tumbuh tegak. Okey. So, fungsi dia adalah tumbuh tegak bagi mendapatkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Okey. Seterusnya, tigmotropisma. Okey. Tigmotropisma menunjukkan rangsangan tumbuhan terhadap sentuhan. Okey. So, tigmotropisma ialah gerak balas terhadap sentuhan. Okey, apa contoh dia? Okey, sulur paut ataupun batang yang melilit. Okey, ini dia. Contoh, tengok pada gambar sebelah. Okey, menunjukkan tigmotropisma positif apabila berpaut pada sebarang objek atau tumbuhan lain yang bersentuhan dengannya. Okey. Gerak balas ini membolehkan tumbuhan tumbuh secara menegak. So, ini fungsi dia. Tigmotropisma ni membolehkan tumbuhan tumbuh secara menegak untuk memperoleh matahari dan mencengkam objek untuk memperoleh sokongan. Okey. Manakala bahagian akar tumbuhan ini tigmotropisma negatif. Okey. Apabila mengelak sebarang objek yang menghalangnya mencari sumber air. Okey. So, contoh biasanya tigmotropisma ni tumbuhan-tumbuhan yang menjala lah. Okey, seperti kacang, okey, pokok labu. So, itu adalah tigmotropisma. Okey, so ini contoh gambar raja. Okey, kita ada pokok timun. Okey, pokok bunga, morning glory. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada gerak balas nastik. Okey, so apa dia gerak balas nastik? Gerak balas terhadap rangsangan seperti sentuhan tetapi tidak bergantung kepada rangsangan tersebut. Okey. Gerak balas nastik berlaku lebih cepat daripada tropisma. Okey, contoh dia adalah pokok semalu. So, kita nak ingat gerak balas nastik, kita ingat pokok duri semalu. Apabila kita sentuh je apa berlaku pada dia, dia akan menguncupkan daunnya. Okey. So, tujuan gerak balas nastik ni adalah untuk meningkatkan pertahanan pokok semalu daripada musuh dan angin yang kuat. Okey. Okey, so ini contoh gerak balas nastik. Okey, pokok ini mempertahankan diri dia daripada serangga yang hinggap pada dia. Okey. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, kita belajar tentang gerak balas tumbuhan iaitu tropisma dan gerak balas nastik. Okey, so tropisma tadi kita ada hydrotropisma, fototropisma, tigmotropisma. Okey, so cikgu harap kamu dapat faham sedikit penjelasan daripada cikgu untuk topik hari ini. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.